Sorry, saya tertarik soal ialah soal penggantungan ini. Sebenarnya apakah dia akan menjadi suatu satu cara untuk meraih simpati rakyat untuk pihak pembangkang terutama dalam konteks hari ini, apa yang disuarakan dalam blog-blog dan media-media alternatif itu yang seperti yang saya sebutkan pada peringkat awal, bahawa kita tidak memberi ruang, Barisan Nasional tidak memberi ruang kepada Pakatan Rakyat, kepada ketua pembangkang untuk membela diri. Tapi isu yang sering juga dibangkitkan adalah kenapa kita tidak gentleman? Mereka ini dipilih oleh rakyat. Biarkan mereka bersuara dan biarkan mereka tidak digantung. Kerana akhirnya biar perdebatan itu berlaku di Parlimen. Kenapa kita harus dan wajar atau tidak kita mengambil tindakan sedemikian? Okay, dua benda lah saya nak sebut sini. Boleh bersuara, tapi jangan menipu lah dalam Dewan. Sebab kita ni dipanggil yang berhormat. Dalam bahasa Inggeris ni honorable. Jadi kita akan benarkan supaya perbahasan yang berluas, yang bebas boleh dilakukan. Tapi itu tidak bermakna kita boleh menipu fakta. Ya? Dan kita ada standing order. Standing order yang jelas mengatakan itu bahawa kita tidak boleh menyata sesuatu yang tidak benar ataupun mengelirukan Dewan. Jadi ini adalah standing order. Jadi kalau kita tak ambil tindakan, bermakna kita sendiri tidak menghormati standing order yang kita sendiri buat. Dan saya nak sebut di sini, standing order ni ya dah wujud puluhan tahun dah. Lebih daripada 40 tahun. Dan membawa usul menggantung ahli parlimen ni, saya dah bawa banyak kali lah. Kapal Sing kena dengan saya, anak dia Gobindio pun kena dengan saya, Fong Pokuan pun dah kena. Jadi pada ketika itu mereka tak bangkit pun soal bahawa tidak diberikan peluang untuk membela diri. Walhal prosedurnya sama juga. Tapi mengapa apabila nak gantung Anwar, maka prosedur yang kita guna untuk ahli-ahli parlimen lain itu tidak boleh digunakan terhadap dia. Mungkin dia pemberian Tuhan, saya tak tahulah. Seperti yang isteri dia kata. Tapi pada saya, dia ahli parlimen biasa saja. Kalau peraturan ini digunakan untuk kapal Sing dulu, untuk Lim Kit Siang pun, dan untuk Gobindio dan juga untuk Fong Pokuan, pada ketika itu tak ada apa bangkit mengatakan bahawa prosedur ini tidak memberikan peluang untuk membela diri ke apa ke. Pada ketika itu tak bangkit, terima aja. Tapi bila nak kena kepada Anwar, macam-macam dah. Dan saya nak sebut sini. Saya nak sebut sini ya. Ini bukan soal untuk kita nak menghalang orang daripada bahas secara bebas. Without fear and favour. Tidak. Kita kata jangan menipu. Tapi doktor kena ingat, sebelum ni, Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Ya. Itu kerajaan DAP ya. Dia juga menggantung orang kita. Ketua Bangkang kita Azhar selama 1 tahun tanpa allowance, tanpa gaji. Tanpa allowance. Tanpa allowance. Dia buat. Adakah itu boleh dikatakan cuba menghalang pembangkang di Pulau Pinang, Barisan Nasional daripada diberikan kebebasan untuk membahas? Doktor kena ingat, di Selangor juga, ya, kerajaan DAP Pakatan Rakyat lah. Dia juga menggantung Kheri Toyo, Ketua Bangkang 1 tahun tanpa gaji, tanpa allowance. Datuk Seri Anwar ni ada allowance? Tak berbangkit pula kata di Selangor dan di Pulau Pinang itu perbuatan kerajaan ini adalah sebenarnya untuk menghalang kebebasan berbahas. Tapi bila BN buat, inilah tuduhannya. Jadi saya nampak pembangkang ni kalau dia buat korang boleh. Bila kena tan dia tak boleh. Menangis. Itu yang saya masih ingat lagi. Petra. Raja Petra kata, ya, dia kata cry baby. Dia buat korang boleh. Ya. Di Pulau Pinang, di Selangor dia buat kepada kita. Tak ada pun kita protes, tak ada pun kita bawa plakat dalam Dewan Undangan Negeri, tak ada pula pergi menjaja ramai-ramai procession pergi ke Suhakam. Kita gentleman. Yang gentleman yang sebenarnya kita, bukan dia. Orang kita kena, kita kata okey tak apalah. Inilah caranya demokrasi. Kalau dia majoriti, kita dah buat salah, dia putuskan Dewan, kita kalah, okey, habis di situ. Tapi dia tak. Bila kena tang dia marah kita.
Dan saya itulah saya nak katakan bahawa untuk nak menuduh bahawa kita ni menghalang perbahasan secara bebas dengan mengenakan UNWA, ialah tidak betul. Kerana mereka juga buat kepada kita di Pulau Pinang dan juga di Selangor. Dan satu masa dulu di Perak waktu dia merintah dulu. Itu saya ingat patah harap disebut kama tadinu tudanu. What goes around comes around. Bagaimana kita buat ke orang, begitu kita kena balik kepada diri kita. Tapi isu sekarang ni kenapa hari itu orang tertanya-tanya juga. Datuk Seri Anwar dan 3 yang lain masih diberi allowance. Kenapa tidak dibuat seperti mana di Penang, di Selangor? Kalau digantung, gantunglah. Kita tak payahlah bagi allowance. Dengan itu soalan yang cukup tepat dan baik. Sebenarnya apabila kita ambil tindakan kepada Gobindio pada tahun lepas, maka dia bawa kita ke mahkamah. Mahkamah tidak memutuskan bahawa speaker tidak boleh buat apa yang dia telah buat. Ya. Mahkamah cuba mengeluarkan satu pendirian mengatakan iaitu bahawa sebenarnya untuk memotong gaji seorang ahli parlimen waktu dia digantung itu adalah unconstitutional. Baik. Tapi dia tidak boleh paksa kita bayar balik duit dia kerana dia cuma memberikan tafsiran dia. Pandangan dia. Jadi apabila sudah ada pandangan itu, saya sebagai Menteri Undang-Undang mengambil maklum tafsiran yang telah dibuat oleh mahkamah. Kita hormatlah mahkamah kita. Sebab itu apabila saya gantung Anwar, Kapal, Azmin dengan Siva, saya mengambil kira pandangan mahkamah yang mengatakan tak boleh potong gaji orang kerana unconstitutional. Sebab itu saya ambil maklum ini dan saya tak kenakan penahanan allowance mereka. Tapi dia punya Dewan Negeri di Pulau Pinang dan juga Dewan Negeri Selangor, walaupun mahkamah dah buat keputusan begitu, dia tak hormat. Jadi jelas menunjukkan bahawa dia tidak menghormati pandangan daripada mahkamah. Wahai saya hormat. Tapi Datuk Seri juga kata tadi soal separation of power tadi. Maknanya apa juga keputusan mahkamah tidak terpakai kepada dalam konteks legislatif ini? Ini tafsiran. Okay. Bila mari tentang perkara-perkara perlembagaan yang memerlukan kepada tafsiran, Mahkamah Persekutuan boleh membuat penafsiran. Mahkamah Tinggi pun boleh. Jadi kalau kita nak tahu tentang tafsiran perlembagaan, kita boleh merujuk kepada mahkamah. Jadi apabila tafsiran dia berkata demikian, kita hormatlah tafsiran itu. Tapi memanglah mahkamah tak boleh impose on Dewan Negeri. Sebab tu walaupun Gobindio dan punya kes dia mahkamah tafsirkan bahawa gaji dia mengikut perlembagaan sebenarnya tak boleh tahan gaji. Tapi kita tak pulang balik gaji dia sebab dia tak boleh impose keputusan dia kepada parlimen. Dia cuma memberi tafsiran. Dan saya menghormati apabila sudah ada tafsiran setelah kes Gobindio, mahkamah kata itu bahawa tak boleh tahan allowance dia, maka saya ambil maklum dan menghormati keputusan mahkamah. Sebab itu saya tak tahan gaji. Tapi Dewan Negeri Pulau Pinang, Dewan Negeri Selangor, ini kerajaan pembangkang lah. Walaupun sudah ada tafsiran daripada Mahkamah Tinggi, dia tak ambil. Dia tak ambil maklum. Mana dia tak hormat lah. Jadi yang tak hormat mahkamah ni bukan kerajaan Barisan Nasional, tapi kerajaan pembangkang tu. Soal saya nak timbulkan juga ini yang saya timbulkan tadi pun, ialah berkali-kali mereka mengatakan bahawa kita menafikan kebebasan mereka untuk bersuara. Contohnya hari malam ni pun, kenapa tidak diberi ruang kepada pembangkang juga untuk menyatakan. Selagi mana mereka tidak diberi ruang untuk menyatakan apa yang di peringkat mereka, selagi itu dia kata bahawa seolah kita ni mempertahankan benang yang basah. Apa komen Datuk Seri? Saya dipahamkan diorang pun ada surat khabar diorang. Tapi dia tulis macam-macam, dia tak bagi ruang untuk saya untuk bela diri saya pun. Saya ingat macam ni saja. Saya tidak ada masalah. Kerana apa yang kita lakukan, saya nak sebut sini, awal-awal tadi saya kata, saya Menteri Undang-Undang. Dan saya ada penasihat undang-undang khusus untuk diri saya. Dan di Parlimen pun juga ada penasihat undang-undang. Dan Peguam Negara menasihati saya. Jadi ada 6-7 kepala yang bercakap tentang undang-undang ni. Jadi takkanlah kita ni salah.
Sebab itu saya bila-bila masa, kalau katalah macam RTM panggil saya, tak apa. Kalau nak berbahas, kalau betul, saya tidak ada masalah. Kita boleh turun, saya minta kepada mereka buat satu program ke mana kita bahas. Tapi kita kena faham lah, bahas dengan orang ni, ya, dia kuat menipu. Dia kalau kita cakap betul pun, dia cakap tak betul. Jadi buang masa saja. Jadi sebab itu untuk nak mengatakan bahawa saya tidak berlaku adil, itu tak betul. Saya dah bagi kesempatan kepada mereka untuk membahas usul saya. Memang dah bagi tahu pun. Saya bagi tahu kepada pembangkang, saya bentang usul ni, baik, pada 16 September, you bahas 5 orang, saya 5 orang. Maknanya 5 termasuk saya dengan 4 orang penyokong kerajaan dan Datuk Seri Anwar dengan 4 orang penyokong dia. Kita dah bagi ruang. Mengapa tak guna? Ya. Itu satu. Kemudian saya bagi tahu kepada mereka, dia tanya kepada saya, berapa masa? 16 September tu, hari Khamis, saya dah ambil keputusan kita tidak akan bahaskan rang undang-undang yang tidak penting. Itu kita bawa ke masyarakat lain. Jadi 16 September itu hari tambahan sebenarnya. Ya. Khusus untuk nak bahas usul dia saja. Tak ada maslahat. Sampai pukul 12, kita start pukul 10. Tidak ada usul lain. Tidak ada usul lain.